Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada hari ini kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang ketiga, anjuran surah Al-Ikhlas, Bukit Jelutong, Shah Alam. Maaf saya merakam kuliah ini dalam perjalanan kerana kesuntukan masa. Jadi apapun saya harap suara saya jelas dan kita masih dapat mengambil manfaat dari isi kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jol, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Baik, dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan tentang di manakah kebatilan yang terkandung di dalam pengajian Tauhid 3. Kita telah terangkan bahawa masing-masing tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat, kalau secara peringkat awalnya, secara konseptualnya tidak ada masalah Tauhid rububiyah mengesakan Allah sebagai Rabbul, maknanya tidak ada selain daripada Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Itu hanya Allah semata-mata. Jadi konsep itu betul. Yang ditolak adalah dakwaan kononnya orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, penyembah-penyembah berhala juga didakwa ada tauhid rububiyah. Yang ini yang kita dapati batil, bercanggah dengan kefahaman sebenar daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak ada di kalangan ulama salaf yang berpegang demikian. Kemudian konsep tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah, Tuhan juga maknanya. Kalau Rabb makna Tuhan, ilah juga makna Tuhan. Tapi difokuskan tauhid uluhiyah itu, iaitu kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pada ibadah kita. Berarti kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Haram bahkan syirik kalau menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka konsep ini benar. Tetapi apabila amalan tawassul, tabarruk dan istighasah dipertikaikan dengan alasan ianya bercanggah dengan tauhid uluhiyah, dikatakan ianya menyembah selain daripada Allah, dikatakan menyembah Nabi, dikatakan menyembah wali, ini tidak betul kerana menyembah itu sepakat tidak boleh kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tawasul dengan Nabi bukan menyembah Nabi. Tabaruk dengan asar Nabi SAW dan juga asar para salihin bukan menyembah kepada mereka. Istighasah dengan Nabi, dengan wali dan orang-orang soleh bukan menyembah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Sekadar kita katakan merujuk kepada mempelajari dan menambah Allah, mempelajari dan memahami serta meyakini sifat-sifat Allah, itu tidak masalah. Tetapi yang masalahnya di atas nama tauhidul asma'i was sifat ini, fahaman tashbih, fahaman yang menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk melalui tafsir yang zahir kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, tidak mengikut manhaj salaf yang tahfidz
yang menyerah makna sebenar kepada Allah, ataupun manhaj khalaf yang takwil, yang meletakkan makna yang ada dalam bahasa dalam masa yang sama tidak bercanggah dengan akidah. Jadi mereka pergi kepada manhaj tashbih ataupun tajsim, sedangkan manhaj ahli sunnati wa jamaah dalam ayat-ayat mutasyabihat ini adalah tanzih, iaitu mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada menyerupai makhluk. Jadi maslak, cara mensucikan Allah itu boleh jadi dengan jalan takwil ijmali, takwil secara umum, itulah yang dikenali sebagai tafwid, serah makna bulat-bulat kepada Allah, ataupun takwil tafsili yang biasanya disebut sebagai takwil sahaja, iaitu dicari makna dalam bahasa. Satu perkataan tu ada banyak makna. Manakah antara makna-makna ini yang selari dengan akidah, maka itu masih boleh diterima mengikut manhaj takwil yang tafsili ini. Sekarang kita pergi ke muka surat 87 daripada kitab Kekeluaran Umat. Inilah jawapannya. Sekarang ni kita melihat secara khusus kesalahan yang terkandung dalam tauhid 3, iaitu pertama, dakwaan bahawa orang musyrik, orang yang syirik kepada Allah. Musyrik mana orang yang melakukan syirik kepada Allah, tapi dikatakan masih bertauhid dengan tauhid rububiyah. Hanya kan mereka syirik pada tauhid uluhiyah sahaja. Ini tidak benar. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya, surah At-Taubah ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kalau ikut konsep dakwaan tauhid rububiyah, orang-orang musyrik dia bertauhid rububiyah saja, tidak ada arbab. Tapi dalam Al-Quran jelas menyebutkan bahawa orang-orang kafir ini, mereka mengambil ahbarahum, pendeta-pendeta mereka itu, wa ruhbanahum, rahib-rahib mereka itu, arbaba. Arbaba ni adalah perkataan yang plural, yang jamak. Maknanya kalau kita nak ikut uslub orang Melayu, maknanya rob. Rob yang banyak, bukannya satu rob saja. Jadi Al-Quran sendiri menunjukkan bahawa tidak ada tauhid rububiyah pada orang-orang musyrikin. Dalam surah Ali Imran ayat 80, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Dan dia tidak menyuruh kamu, para rasul ataupun rasul tersebut tidak menyuruh kamu bahawa kamu mengambil para malaikat dan juga para nabi sebagai rob selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sebagaimana yang didakwa dalam konsep tauhid 3 ini, bahawa rob dan ilah itu berbeza. Rob hanya merujuk kepada Tuhan yang menciptakan, menghidup dan matikan dan sebagainya. Sedangkan ilah hanya merujuk kepada Tuhan yang disembah. Tetapi di sini digunakan kalimah arbaba, tidak dikatakan alihah, kerana dari segi makna Rob itu adalah ilah dan ilah itu juga adalah Rob. Jadi arbaba boleh digunakan untuk menunjukkan kesyirikan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala dijadikan sebagai Tuhan, sama ada dijadikan sebagai Tuhan dengan arti kata disembah, ataupun dijadikan sebagai orang yang ditaati selain daripada Allah Ta'ala, sehingga apa yang Allah Ta'ala haramkan oleh kerana taat kepada arbaba tadi dihalalkan, apa yang Allah Ta'ala halalkan oleh kerana taat kepada arbaba itu diharamkan. Tapi di sini konteksnya menemplak kepada orang-orang musyrik yang kononnya mereka mendakwa mereka ikut kepada para rasul juga, tetapi para rasul tidak menyuruh mengambil malaikat dan juga nabi sebagai arbaba, rob. Kalau nak kata tauhid rububiyah, tidak ada yang disokong oleh Al-Quran dengan istilah arbaba ini menunjukkan rob yang banyak. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 98, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu
benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata, kerana kami telah menyamakan kamu dengan Rabbul Alamin. Kalau ikut dakwaan konsep Tauhid 3, tidak ada yang mensyirikkan dari segi rububiyah. Rububiyah itu Tauhid. Tapi di sini kan digunakan idh nusawwikum bi Rabbil Alamin. Menyamakan Allah dengan Rabb. Menyamakan sembahan-sembahan syirik ini dengan Rabb sekian alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dikatakan idh nusawwikum bi ilahil alamin. Kalau nak kata hanya tauhid uluhiyah yang syirik, tidak. Tauhid rububiyah juga syirik bila seseorang itu menyembah kepada selain daripada Allah. Tidak benar kalau kita nak katakan dia itu masih bertauhid rububiyah. Kerana Al-Quran sendiri tidak membezakan antara syirik ilah uluhiyah dan juga syirik rububiyah. Yang digunakan di sini adalah istilah Rabb, bukannya istilah ilah. Kemudian dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna. Apabila dikatakan kepada mereka, tapi ini dalil tidak begitu direct lah tentang isu ini. Cuma nak mengatakan kalau benar orang-orang musyrik itu mengesakan Allah sebagai Rabb, mereka sepatutnya tidak keberatan untuk sujud kepada Allah. Cuma kan mereka nanti akan sujud juga kepada sembahan-sembahan yang lain kerana mereka syirik uluhiyah. Tapi kan di sini walaupun ada dakwaan kononnya orang musyrik juga bertauhid di segi rububiyah, tapi mereka sampai keberatan untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan ayat yang seterusnya, wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi. Dan mereka itu kufur dengan Ar-Rahman. Katakanlah dia adalah Tuhanku, Rabb aku. Bukan digunakan ilahi. Kerana konteksnya sama. Rabb yang ditauhidkan itulah ilah yang ditauhidkan. Dan kalau berlakunya syirik pada ilah, berlakulah syirik pada Rabb juga. Berlaku syirik pada uluhiyah, berlakulah syirik pada rububiyah sebenarnya. Tidak ada makna membeza-bezakan kononnya hanya syirik uluhiyah sahaja, tapi rububiyahnya masih bertauhid. Itu tidak disokong oleh ayat-ayat Al-Quran, tidak disokong oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dipegang oleh seorang pun daripada kalangan ulama-ulama salaf. Jadi ini satu konsep yang bid'ah yang sayyah dalalah sebenarnya. Kemudian dakwaan kononnya Rabb tidak sama dengan ilah, ia tidak benar kerana kedua-duanya sama. Rabb yang sebenar adalah ilah yang sebenar juga. Demikianlah sebaliknya, ilah yang sebenar itu adalah Rabb yang sebenar. Cuba lihat, dia kata ilah ini hanya dalam konteks dia menyembah. Kalau Rabb dalam konteks menciptakan, maknanya ilah ni melihat kepada perbuatan makhluk, perbuatan hamba, sedangkan Rabb melihat kepada perbuatan Allah. Allah yang melakukan segala-galanya. Sedangkan dalam Al-Quran tidak demikian. Ketika menceritakan tentang ibadah, menyembah juga, Al-Quran menggunakan istilah Rabb. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Rabb kepada langit dan juga bumi dan apa yang ada antara keduanya, fa'budhu. Maka naklah kamu sembahkan dia. Kalau sembah itu hanya konsep uluhiyah, kan mesti kata ilahus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Tidak. Dalam konteks menceritakan tentang menyembah juga, Al-Quran menggunakan Rabb. Demikian dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Rabb kamu? Lalu mereka berkata, bahkan syahidna, kami menyaksikan. Demikian juga dalam suratul Kahfi, lakinnahu wallahu rabbi. Bila diceritakan tentang perbuatan syirik, salah seorang daripada dua sahabat yang bersahabat, salah seorang syirik kepada Allah Ta'ala, maka disebut oleh kawannya seorang lagi dalam menolak kesyirikan. Kawannya itu mengatakan
lakinna wallahu rabbi. Dia tidak mengatakan lakinna wallahu ilahi. Kemudian Fir'aun ketika menyuruh orang menyembah kepada dia, dia berkata faqala ana rabbukumul a'la. Mereka berkata, Fir'aun berkata, akulah Rob kamu yang paling tinggi. Jadi tidak ada konsep tauhid rububiyah di sisi orang-orang kafir, ya. Di sisi orang musyrik seperti Fir'aun, dia mengatakan dia juga Rob, bahkan dia Rob yang paling tinggi. Kalau ikutkan konsep tauhid rububiyah ada pada orang kafir, sepatutnya dia menggunakan faqala ana hukumul a'la. Dia berkata akulah ilah kamu yang paling tinggi. Tidak. Masih lagi dalam konteks dia menyuruh orang menyembah kepada dia, menuhankan dia, dia menggunakan istilah Rabb. Ini yang dirakamkan di dalam Al-Quran sendiri, istilah ini. Dalam ayat yang lain digunakan ilah pula. Berarti ilah dan Rabb ini digunakan secara interchange, ya? Kerana maknanya sama. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Lalu Fir'aun berkata, demi sekiranya kamu mengambil ilah selain daripada aku, nescaya aku akan jadikan kamu di kalangan orang yang terpenjara. Demikian dalam hadis, kisah bagaimana malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada ahli kubur. Ditanya, mar rabbuka, siapakah Rabb kamu? Kalau benar orang-orang musyrik juga bertauhid secara rububiyah, maka tidak perlu bertanya man rabbuka. Hanya kan tanya man ilahuka, kerana Rabb semuanya sama. Rabb adalah Allah. Mereka juga syirik akan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam bila ditanya man rabbuka, orang beriman dia akan kata Allahu Rabbi ataupun Rabbi Allah. Akan tetapi orang musyrik mereka tidak boleh jawab. Mereka tidak akan kata Rabbi Allah. Kemudian dakwaan kononnya boleh bertauhid rububiyah. Masih ada tauhid rububiyah walaupun uluhiyahnya syirik, ya. Ini tidak benar, ya, kerana orang musyrik tidak ada tauhid dengan tauhid rububiyah, dengan hujah-hujah yang kita telah bawakan dalam ayat-ayat Al-Quran yang lalu. Lebih-lebih lagi, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini ia saling melazimi. Maknanya kalau orang itu mentauhidkan Allah sebagai yang menciptakan, ya, yang menghidupkan, mematikan, maka dia akan mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Kalau dia menyembah kepada selain daripada Allah, berarti dia beriktikad ada selain daripada Allah yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, yang boleh mendatangkan rezeki kepada dia, makanya dia menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berdasarkan kaedah inna butlanal lazimi yadullu ala butlanil malzum. Terbatalnya sesuatu yang melazimkan menunjukkan terbatal juga sesuatu yang dilazimi. Jadi kalau uluhiyah dan rububiyah saling melazimi, kalau terbatal uluhiyah, terbatallah tauhid rububiyah juga. Ini daruratu intifa'il malzumi bintifa'il lazim. Mestilah ternafi yang dilazimi dengan sebab ternafinya yang melazimkan. Kemudian dari segi ini hanya secara logik akal sahajalah, ya. Kalau memang tauhid rububiyah itu telah diimani oleh orang-orang musyrik, maka Nabi SAW perlu hanya menyeru kepada tauhid uluhiyah saja. Tidak perlu lagi
menyeru kepada bahawa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menghidup dan mematikan, kita tak perlu lagi. Tapi kan kedua-duanya dalam masa yang sama, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu diajar kepada manusia. Demikian juga kena menyembah hanya kepada Allah juga diajar kepada manusia. Dan mungkin ayat yang mereka gunakan sebagai dalil, yang mereka sangkakan dalil bahawa orang-orang musyrik juga bertauhid dengan tauhid rububiyah, mereka tidak faham ayat itu secara menyeluruh, ya. Misalnya ayat 61 surah Al-Ankabut, ya, Allah Taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Jadi inilah ayat Al-Quran adakan dalil oleh pendokong tauhid tiga, mengatakan bahawa orang-orang musyrikin juga bertauhid. Pelik, mereka ini beria nak mentauhidkan orang-orang musyrik, dalam masa yang sama beria juga nak mensyirikkan orang-orang Islam. Jadi kata mereka, inilah dalil orang musyrikin bertauhid. Demi sekiranya kalau kamu tanya kepada mereka, yakni kepada orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang memusingkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, nescaya orang musyrik akan menjawab Allah. Itu buktinya mereka bertauhid. Kan di hujung ayat tu Allah Taala berfirman, fa anna yufakun. Lalu selepas daripada mereka sudah mengaku begitu, ke manakah mereka dipalingkan? Yakni masih lagi mereka itu pergi kepada syirik, bukan bertauhid. Jadi ini menunjukkan bahawa jawapan daripada orang musyrik itu bukan berarti mereka mengikrarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menunjukkan bahawa mereka ketika mana mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, mereka tidak mempunyai sebarang hujah, sehingga kalau kita tanya kepada mereka, kamu ini menyembah kepada berhala, apakah memang berhala yang menciptakan langit dan bumi, adakah memang berhala yang memusingkan matahari dan bulan, tentulah mereka tidak boleh jawab ya. Mereka juga tahu jawapan mereka tak logik, tak munasabah. Jadi nak tak nak mereka terpaksa mengaku bukan berhala yang ciptakan langit dan bumi, tapi mereka masih menyembah kepada berhala. Menunjukkan bahawa dalam hati mereka, mereka mengiktikadkan manfaat dan mudarat pada berhala-berhala yang mereka sembah. Ini dapat kita lihat dalam surah Hud ayat 54. Allah Ta'ala merakamkan kata-kata orang musyrikin kepada Nabi Hud alaihissalam, yang menunjukkan bahawa mereka sebenarnya syirik dari segi rububiyah, ketika mana orang musyrik berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Kami bukan nak kata apa, melainkan nak beritahu bahawa sebahagian daripada berhala-berhala kami telah mengenakan kepada kamu dengan penyakit gila. Su di sini makna zahirnya adalah sesuatu benda yang buruk. Dalam konteks ini mereka mendakwa oleh kerana Nabi Hud alaihissalam menyuruh supaya orang meninggalkan menyembah berhala, berhala sudah marah, maka berhala kenakan penyakit gila kepada Nabi Hud alaihissalam. Berarti dalam hati mereka, mereka berkeyakinan bahawa berhala juga boleh mendatangkan penyakit, berhala boleh mendatangkan mudarat, oleh itu boleh mendatangkan manfaat dan sebagainya. Ini syirik dari segi rububiyah, bukan tauhid sebagaimana yang didakwa oleh pendukung tauhid tiga. Habis itu kenapa mereka menjawab la yaqulunna Allah, nescaya mereka akan jawab Allah. Ini adalah suatu perkara yang tidak menghairankan kalau orang-orang musyrik itu bercakap sesuatu yang lain daripada apa yang mereka yakini. Dalam Al-Quran dirakamkan sikap orang musyrikin dalam surah Taubah ayat 9, ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, "Yurdunakum biafwahihim wa ta'ba qulubuhum."
Mereka itu cuba nak menyenangkan hati kamu dengan mulut mereka, akan tetapi hati mereka enggan, hati mereka menolak apa yang disebut oleh mulut mereka. Jadi tauhid tiga ini membawa kesan yang buruk, ya. Iaitu kalau dari tauhid rububiyah, yang betulnya adalah meyakini bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan, memberi rezeki, menghidup matikan, itu okey, tak ada masalah. Tapi bila dikatakan orang musyrik juga memiliki tauhid rububiyah, maka orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang penyembah berhala dan sebagainya, tidak ada beza dengan orang Islam. Sama-sama bertauhid dari segi rububiyah. Kemudian dari segi tauhid uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, itu betul. Tetapi apabila dikatakan tawassul, tabaruk, istighasah dan sebagainya, itu adalah syirik, ini mengharam dan mensyirikkan perkara yang disyariatkan. Demikian tauhidul asma'i was sifat. Setakat belajar nama Allah dan sifat Allah, okey. Tetapi apabila sampai ke tahap menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat secara yang memberi gambaran bahawa Allah Ta'ala itu seperti makhluk, maka ini adalah membawa kepada akidah tashbih ataupun tajsim yang jelas bercanggah dengan akidah Islam ahli sunnati wal jamaah. Jadi ramai di kalangan para ulama yang menolak konsep tauhid tiga ini, termasuklah ulama-ulama Al-Azhar seperti Al-Alamah Al-Mufassir Al-Muhaddith Syekh Yusuf Ad-Dijwi, ahli lembaga Majlis Ulama Besar Al-Azhar. Beliau mengeluarkan fatwa penolakan Al-Azhar terhadap konsep tauhid rububiyah dan uluhiyah ini di dalam majalah Nurul Islam, edisi tahun 1933, yang menjadi lidah rasmi Al-Azhar ketika itu. Dan fatwa beliau dipersetujui oleh ulama Azhar yang lain tanpa sebarang bangkangan. Dan sehingga hari ini fatwa tersebut masih lagi diterima pakai. Demikian Al-Alamah Al-Muhaddith Syekh Zaki Ibrahim mengeluarkan kembali fatwa tersebut dalam majalah Al-Muslim, iaitu majalah yang diiktiraf oleh Al-Azhar. Syekh Izzuddin Abu Al-Azaim juga memuatkan fatwa tersebut dalam majalah Islam Watan. Al-Alamah Al-Muhaddith Syekh Salamah Al-Qudai Al-A'zami Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Barahin As-Sat'iyah fi Rad Ba'di Bid'ah As-Sayyi'ah. Itu mendapat pengiktirafan dan pujian. Al-Alamah Al-Muhaddith Al-Musnid Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, ulama besar dalam hadis pada zaman tersebut. Demikian Al-Alamah Al-Muhaddith Al-Musnid Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Huwallah juga menolak konsep tauhid uluhiyah rububiyah sebagaimana kita terangkan tadi. Next, insya-Allah di muka surat 95 ke muka surat 96, kita akan lihat fatwa lengkap tentang tauhid tiga daripada Darul Ifta' Misriyah, pusat fatwa Republik Mesir. Insya-Allah hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.